Assalamualaikum guys. Yang ni merupakan manjanik. Aku kena baring. Okey. Manjanik ni dia antara salah satu nama dia yang lain ialah katapult atau juga dikenali sebagai trebuchet. Okey. Sebelum kewujudan Maryam, manjanik ni dia menggantikan kerja Maryam. Dia melakukan kerja Maryam yang mana untuk merobohkan kota-kota besar yang tembok-tembok tinggi atau pertahanan yang sangat-sangat kuat. So, manjanik ni mempunyai keupayaan untuk melontar batu yang hampir seberat 100 lebih kilogram untuk untuk merobohkan tembok-tembok besar, kubu-kubu kota tentera musuh. Apa-apa pun, channel ni bukanlah channel siaran. So, aku akan ceritakan kenapa manjanik ni sesuatu benda yang sangat-sangat menarik. Okey. So, untuk manjanik ni, ini merupakan replika dia yang aku buat sendiri pakai batang kayu dan batang lidi dan batang aiskrim. Yang ni batang aiskrim and batang aiskrim, batang lidi and batang aiskrim and guli kat dalam. So, yang ni merupakan replika. Dia tak ada yang sebenar tapi function dia sama dengan yang sebenar. So, macam mana dia berfungsi? Ialah apabila kita tarik benda ni, so pemberat tu akan diangkat and ada daya graviti tarik pemberat tu jatuh and dia campakkan projectile tu pergi. So dia akan ada dua. Yang pertama dia punya enseler, lepas tu dia akan ada ensel tak silap aku. So yang ni yang kedua. So kenapa pemberat dia digantung dalam macam ni, tak digantung straight macam tu, yang satu batang kayu tu pemberat, lepas pemberat tu akan angkat macam ni, ialah sebab apabila wujudnya satu macam siku pivot ke, okey, dia akan menyebabkan pemberat tu berhenti. Sebagai contohnya, apabila kita tarik macam ni and kita jatuhkan pemberat tu akan jatuh saat dalam satu garisan lurus. Itu merupakan salah satu dia punya menariknya engineering kat sini. So untuk trigger mechanism dia, aku pakai servo yang mostly orang pakai kat kapal terbang. So yang ni aku akan sambung kat receiver macam ni. Yang ni receiver dia, receiver remote tu, and sambungkan bateri, lepas tu flip switch and pop, dia pergi. Okay. So nak dikaitkan dengan perubahan tenaga dengan manjanik ini sendiri. Apabila manjanik ni dia punya pemberat diangkat pada ketinggian yang tertentu, akan terhasilnya tenaga kupaian graviti. So tenaga kupaian graviti ni kita boleh kira dengan E equal to mgh. E equal to tenaga, m berat, g graviti, and h2 ialah ketinggian berat itu diangkat. Okay. So apabila terkumpulnya tenaga keupayaan graviti, akan terjadinya
perubahan tenaga antara ketenaga kupaian graviti ke tenaga kinetik apabila picu tu dilepaskan. So, tenaga kupaian kinetik pula ialah 1/2 mv kuasa 2. Yang mana v itu ialah kelajuan awal projektil itu apabila dilepaskan. Oleh kerana wujudnya prinsip keabadian tenaga ni, so tenaga kupaian graviti mgh equal to tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2, yang mana m1 tu ialah jisim pemberat trebuchet tu atau manjanik, and m2 tu ialah pemberat jisim guli atau projektil yang dibalik. So apabila kita ukur pemberat dia lebih kurang 0.4 kilogram dan dia punya projektil dia lebih kurang 0.05 kilogram, and dia punya ketinggian dia 0.175 meter. So apabila kita gabung equation ni, kita boleh dapat V equal to 16.53 meter per second. Merupakan nilai theoretical. Okey, untuk mendapatkan nilai sebenar ni, aku buat setup untuk aku kira first dia punya masa flight time dia berapa second. So aku dapat masa dia 0.8 second flight time. So second dia punya jarak dia berapa jauh dia pergi. So jauh dia pergi ialah 6.1 meter, 6.1 meter. Okey, so daripada dua nilai tu aku masukkan dalam kinematic equation untuk projectile motion, and the nilai aku dapat untuk velocity dia ialah 8.575 meter per second. Dia punya nilai value dia untuk yang kita kira secara saintifiknya, kita kira theoretical, and kita kira secara praktikal adalah berlainan. Ini kerana perubahan tenaga dalam satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain, dia akan ada tenaga loss, tenaga yang hilang. So tenaga tu hilang dalam bentuk, kalau kita tengok kat kapal terbang dekat trebuchet ni, tenaga yang akan hilang ialah daripada bentuk friction yang mana dekat sini. So daripada bentuk bunyi and daripada bentuk gegaran, and mungkin ada bentuk tenaga-tenaga yang lain yang kita tak nampak apabila dia berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey. And lagi satu, transmission dia punya nak merubah, perubahan bentuk dia kepada bentuk tenaga yang lain. Dia punya alatan dia, sebagai contoh kita tengok kat trebuchet ni, kemungkinan besar ini bukannya satu bentuk yang ideal, satu bentuk yang efficient. So disebabkan tak efficient, disebabkan dia punya design tak se-efficient, tak efficient. So perubahan tenaga tu daripada satu bentuk tenaga ke bentuk tenaga yang lain akan ada tenaga hilang. Okay. So dia kat luar sana terdapat beberapa design trebuchet yang baru, yang dimodernkan, yang lebih efisien, yang mampu mengurangkan dia punya energy loss. So efisiensi bagi trebuchet ni, kalau kita kira daripada nilai yang kita dapat, ialah lebih kurang 50%. So maksudnya 100% daripada tenaga graviti yang kita dapat daripada pemberat ni, dia punya tenaga output dia 50% kurang daripada tenaga yang dia dapat daripada pemberat tu, tenaga input dia. So okay, so inilah video kita tamat kat sini, call it a day. So apa-apa pun, benda yang korang dapat belajar hari ni ialah trebuchet itu sendiri, iaitu manjanik, and korang dapat belajar perubahan tenaga tu macam mana. So apa-apa pun, kalau korang nak tahu lebih lanjut macam mana nak kira tu, korang boleh cari dia punya keyword dia tu, projectile motion. So korang cari projectile motion, and korang boleh belajarlah macam mana dia punya equation dia, macam mana aku guna daripada jarak dan masa aku dapat kira dia punya kelajuan awal dia. Okey, apa-apa pun, itu saja daripada aku. Terima kasih, and aku harap korang dapat support aku dengan subscribe and bagi sikit like. Okey, terima kasih.